sabit. Subut artinya tetap. Sifat yang tetap. Tetap mana? Yang tetap maknanya tetap kepada diri Allah. Ada diri Allah, adalah sifat ni. Maknanya ada Allah, adalah sifat wujud bagi Allah. Macam tu. Kita benda ni tak berlaku lah, mustahil, takkan berlaku. Cuma sebagai orang cakap apa, nak bagi fahamnya, seandainya kalau tak ada diri Allah, maka tak ada sifat wujud. Tapi tak ada diri Allah tu mustahil. Takkan Allah tak ada, mustahil. Cuma dari sudut majazi akli, dari sudut pinjam-pinjam cakap, nak bagi faham sahaja. Maknanya sifat ni sungguh-sungguh berkait dengan diri Allah. Adanya diri Allah, maka ada sifat wujud. Tak ada diri Allah, tak adalah sifat wujud. Tapi tak ada diri Allah tu perkara yang mustahil, takkan berlaku. Jadi adanya Allah selama-lamanya, adalah sifat wujud tu selama-lamanya kepada Allah. Maksudnya macam tu. Itu maksud tetap tu, subutiyah. Yang ditetapkan sahaja, nampak dia kata dalam kurungan tu, yang ditetapkan sahaja, tidak termasuk di dalam golongan ada dan golongan tiada. Apa maksud ni? Okey. Sebab tu mengaji sendiri dia tak boleh. Nanti dia jadi apa benda ni? Tidak termasuk di dalam golongan ada dan golongan tiada. Sekejap lagi dia buat reka. Oh, golongan ada ni maksudnya golongan yang ada duit lah, kata. Awak pandai dia. Sebab tu kena belajar, kena berguru. Apa maksud tidak termasuk di dalam golongan ada dan golongan tiada? Maksudnya sifat ni nak kata ada, tak boleh nak kata ada. Sebab wujud nak kata ada, macam mana wujud? Contoh, saya kata telefon ini wujud. Okey, telefon ini wujud, betul. Telefon ni wujud. Tapi wujud, sifat wujud yang ada pada telefon tu, wujud tu ni, boleh tunjuk mana wujud tu? Tak boleh nak tunjuk. Maka wujud tu nak kata ada, tak boleh, tak ada. Dan nak kata tak ada, tak boleh juga. Sebab kalau kita kata tak wujud telefon, dia pun ada. Jadi dia kata nak masuk dalam ada pun tak boleh, nak masuk dalam tak ada pun tak boleh. Dalam kalau bahasa kitab lain dia kata amrun iktibariyun, perkara yang diiktibarkan sahaja. Maksud diiktibarkan ni disebutkan sahaja, tapi walhasil nak tengok ke apa ke, tak ada benda tu. Contoh apa nama ni, ataupun orang sebut sebagai sifat hal, sifat keadaan sahaja. Keadaan mengatakan Tuhan tu ada. Saya bagi contoh lain, macam apa? Macam makan. Contoh makan kat senang faham nanti. Makan. Kita makan. Kita sebut Ahmad sedang makan. Sedang makan. Okey. Makan tu mana? Macam mana kita nak tunjuk makan tu? Kalau kita tunjuk, itu bukan makan, itu nasi. Kita tunjuk tangan, itu tangan dia suap, itu tangan, bukan makan. Nak ditunjuk. Tapi kalau kita nak tolak menafsir, nak kata ada tak boleh, nak kan tu jadi amrun yang diibarahkan saja, yang disebutkan saja perbuatan sebagai satu sebutan. Ahmad sedang makan, maka keadaan lagi dah berat lah, boleh? Tak apa, sat pergi makan lah. Baik. Itu maksud yang ditetapkan sahaja, tidak termasuk di dalam golongan ada dan golongan tiada. Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Jadi dia duduk tengah-tengah tu, antara ada dan tiada, kata ulama. Antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada itulah ulama sebut sebagai sifat yang amrun iktibariyun saja, yang disebutkan sahaja. Apa nama lagi? Yang berbentuk keadaan sahaja.
Okey, boleh nak? Apa? Nanti lagi mengaji, lagi faham insya-Allah. Yang kedua, kumpulan kedua pula, sifat salbiyatun. Itu pun sama juga, bukan ha belakang tu, ta marbutah sebenarnya. Ada titik. Jadi sifat salbiyatun. Nama dia, kumpulan kedua. Salbiyatun. Salbiyah ni diambil daripada perkataan salbun. Bukan sabun, salbun, sin lamba. Salbun. Apa maksud salbun? Salbun artinya nafi. Nafi, penafian. Jadi salbiyah, penafian. Sifat salbiyah, sifat yang menafikan. Nafi, menolak. Maka dinamakan juga sifat adamiyah. Selain daripada namanya salbiyah, sebagian ulama juga menyebut namanya sifat adamiyah. Adamiyah ni apa pula? Adamiyah ni ambil daripada perkataan Adam. Adam artinya tak ada. Jadi sifat yang tak ada. Macam tu. Sifat salbiyah, sifat adamiyah. Nanti kita akan tengok dalam dia. Sifat salbiyah, sifat adamiyah ni dalamnya ada 5. Bermula daripada kidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 5 tu dalam dia. Yang dalam kurungan, yang terbangsa kepada tiada. Jadi sifat salbiyah masuk dalam golongan tiada. Sifat tu sebenarnya tak ada. Tambah sikit dalam nota, dalam kitab ni dia tak sebut, kita sebut, saya tambahkan sebab ada dalam kitab yang lain sebut. Sifat ni juga dinamakan, nama lain dia sifat khabariyah. Nama dia salbiyah pun dia, adamiyah pun dia, satu lagi nama dia khabariyah. Apa maksud khabariyah? Khabariyah artinya khabar. Khabar ni apa? Berita yang ataupun pemakluman. Jadi sifat ni sebenarnya tak ada, tapi sifat ni hanya nak memaklumkan sahaja. Sifat ni nak bagi tahu sahaja. Okey, contoh, saya bagi satu contoh. Kita nak jalan ke, nak pergi kat Masjid Lama Teping ni, nak pergi dengar kuliah. Lepas tu kita jalan kat depan sana tu, dekat Cangkat Jering tu, kat tol tu, kita nampak ada signboard. Signboard tu tulis Taiping kiri. Signboard tu tulis Taiping kiri. Soalannya, adakah Taiping kat situ? Taiping bukan kat situ. Taiping sini, Taiping. Tapi Taiping yang di Taiping yang di kami bagi tahu jalan terus aja sampai Terung. Lepas Terung tu, simpang Terung tu ada balik polis tu, terus lagi sampai jumpa Sekolah Kebangsaan Batu Hampa belah kiri. Lepas tu nanti jalan ke depan sikit, ada satu lorong kecil. Kat situ ada signboard tulis Ma'had Tafiz Qiyam. Dia pun jalan-jalan sampai kat signboard, dia kata, "Ustaz." Saya pun tanya, "Mana?" "Ada sini." Dia tulis sini Ma'had Tafiz Qiyam. Tu bukan sekolah. Dalam lagi signboard tu khabariyah sahaja. Faham? Itu contoh cerita lah, bukan sungguh. Sekali dia tanya siapa tu tak? Cerita aja. Kita reka. Maksudnya signboard di situ sekadar khabar. Kita tahu bahawa Ma'had Tafiz Qiyam tu di dalam. Dalam tu. Tapi di luar tu bukan Ma'had Tafiz Qiyam. Di luar tu khabarnya sahaja. Itu dipanggil sifat khabariyah. Nama adamiyah. Kita akan hurai lebih dalam lagi lah. Itu nak nampak bunga-bunga dia dulu. Boleh? Nama dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Daripada perkataan makna, makna. Artinya sifat yang betul-betul bermakna. Ini kata Tok Guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, Tok Guru kita, dia kata inilah sebenar-benar sifat. Yang lain tadi tu semua belum sifat.
sebenar-benar sifat ialah sifat ma'ani namanya. Maka dinamakan juga sifat wujudiyah. Maka nama lain dia juga ulama bagi nama iaitu sifat wujudiyah. Wujudiyah apa maknanya? Wujud yang sebenar-benar. Jadi dalam kurungan dia kata yang terbangsa ada, benar-benarnya ada sungguh, disebut sebagai sifat wujudiyah, ada sungguh, maujud. Sifat ni yang ada sungguh. Maksud ada di sini kata ulama maujud fi zihin wa maujud fi, artinya ada pada kita tengok dengan mata kepala pun nampak ada, boleh tengok dengan mata kepala, tapi bukan sekarang, nanti itu dengan izin Allah. Nanti di hari akhirat kalau Allah izin dapat melihat Allah, kita tengok Allah tu, kita akan nampak sifat ma'ani tu ada sungguh pada Allah Ta'ala. Macam mana? Wallahu a'lam. Okey. Terus yang keempat, kumpulan keempat pula, namanya sifat maknawiyah. Maknawiyah ni ambil daripada perkataan maknawi. Maknawi ni makna irat daripada ma'ani tadi. Sebab itu sifat maknawiyah ni dia lazim melazim pada sifat ma'ani. Sebab tu sifat ma'ani dia ada 7, sifat maknawiyah pun ada 7 sebab dia lazim. Contoh saya ambil sifat ma'ani ni ada 7, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, 7. Begitu juga sifat maknawiyah pun ada 7, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sebab tu 7 sifat ni dia berkesinambungan. Maksud sinambungan macam mana? Ada sifat kudrat, maka ada kaunuhu qadiran. Ada sifat iradat, ada kaunuhu muridan. Ada sifat ilmu, ada kaunuhu aliman. Ada sifat hayat, ada kaunuhu hayyan. Ada sifat sama, ada kaunuhu sami'an. Ada sifat basar, ada kaunuhu basiran. Ada sifat kalam, ada kaunuhu mutakalliman. Dia bersambung. Dia berkait. Dia maknawiyah, dia maknawi kepada sifat ma'ani tu. Maka dinamakan juga sifat haliyah. Dan juga dinamakan juga sifat maknawiyah tu, nama lain dia sifat haliyah. Haliyah tu maksudnya hal. Hal tu apa? Hal tu artinya keadaan. Sifat keadaan. Keadaan tu macam mana? Nampak dalam kurungan dia kata apa? Yang terbangsa kepada keadaan sama seperti yang pertama. Mana pertama? Nafsiyah tadi. Jadi nafsiyah dengan maknawiyah sama. Nak kata ada tak nampak, nak kata tak ada benda tu ada. Macam tu. Jadi nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Sebab dia hanya hal sahaja. Dia sama macam nafsiyah tadi. Cuma beza dia dengan nafsiyah, nafsiyah tak ada kaitan dengan benda lain. Nafsiyah kaitan dia kepada diri Allah. Adapun maknawiyah kaitan dia dengan ma'ani. Itu beza. Boleh faham? Boleh beza nampak keempat-empat kumpulan sifat ni. Okey. Boleh pergi lagi ke nak balik awal. Kita sambung lagi sifat nafsiyah. Okey, kita baru masuk dia punya pengertian yang lebih detail. Tadi tu baru buka saja. Baru buka mukadimah dia. Baik, kita masuk tajuk dia sifat nafsiyah. Tu pun tak ada tamar butah tu, sepatutnya ada sifat nafsiyatun, sepatutnya macam tu. Adalah makna sifat nafsiyah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada zat. Jadi dia kata makna sifat nafsiyah itu sifat yang dibangsakan. Dibangsakan tu maknanya dikaitkan. Dikaitkan kepada zat. Zat mana? Zat Allah. Zat tu apa? Diri Allah. Sifat ni terkait dengan diri Allah. Ada diri Allah, adalah sifat wujud. Itu maksud dia. Sifat nafsiyah tu, iaitu sifat wujud Allah Ta'ala. Ada Allah, adalah wujud. Kan? Itu maksud. Apa tu? Wujud Allah Ta'ala tiada kan? Dia kata. Yang tiada menunjukkan, yang tiada menunjuk kepada makna yang lain. Maksudnya wujud ni atau nafsiyah ni
Tak ada kaitan dengan sifat-sifat yang lain. Tak ada kaitan dengan benda lain. Kaitannya semata-mata dengan zat Allah. Itu saja. Sebab apa dia sebut sini? Nak bezakan dengan maknawiyah tadi, yang kita sebut tadi tu. Dari segi dia punya keadaan sama. Sifat nafsiyah ni ataupun wujud tu hal keadaan. Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Begitu juga maknawiyah pun hal keadaan juga. Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada tak boleh. Sama dari segi situ. Tapi yang membezakan dia, nafsiyah ni atau wujud ni semata-mata kaitannya dengan zat Allah, tidak ada kaitan dengan yang lain. Adapun sifat maknawiyah kaitannya dengan ma'ani. Gitu. Boleh tak? Kalau tak faham boleh tanya. Saya pergi slow-slow ni. Tiada menunjuk kepada makna yang lain. Lah ke tu? Menunjuk kepada makna yang lain. Lebih. Bar dia hilang titik. Kepada makna yang lain lebih daripada berdirinya pada zat. Maknanya tak ada makna yang lain selain daripada berdirinya sifat itu kepada zat Allah semata-mata. Sifat tu maknanya terkait, berdiri ni maksudnya terkait dengan zat Allah semata-mata. Macam saya sebut ulang-ulang tadi lah, ada zat Allah, adalah sifat wujud. Jadi wujud tu cuma nak mengatakan bahawa Tuhan itu ada. Jangan sampai kalau kita tak mengaji sifat wujud, dikhawatiri kita mengatakan Tuhan tu tak wujud ataupun tak ada. Mustahil, akal tak boleh terima. Okay? Jadi itu sebab ulama' mendatangkan sifat wujud. Tapi wujud tu bukan sebenar-benar sifat. Dia sekadar kaitannya nak mengatakan Tuhan tu ada. Itu sahaja. Maka wujud itulah yang dikatakan nafsiyah. Wujud itulah yang disebut akan sebagai nafsiyah. Jadi wujud tu nafsiyah, nafsiyah tu wujud. Benda yang sama saja. Cuma ulama' mengklasifikasikannya saja, mengkumpulankannya saja. Lepas tu ilmu tauhid ni sebenarnya nak kata susah sangat, taklah susah sangat. Cuma sebab dia banyak term. Tahu term? Perkataan-perkataan yang diguna pakai. Perkataan-perkataan tu kita kena kuasai, kita kena faham. Baru kita senang nak faham ilmu tauhid ni. Okay? Jadi wujud itulah yang dikatakan nafsiyah. Jadi wujud tu nafsiyah, nafsiyah tu wujud. Benda yang sama je. Cuma nafsiyah tu dalam bentuk kumpulan, wujud tu dalam bentuk sifat. Dalam kategori sifat 20. Nafsiyah tu kategori dalam bentuk bahagian sifat 20. Situ je beza dia. Okay? Bagi zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala, yakni sifat yang tetap bagi zat. Sifat ni tetap bagi zat, maknanya sifat ni tetap ada pada zat Allah. Nampak? Lepas tu dia buat ayat ni, selagi ada zat. Selagi ada zat, maknanya adanya zat Allah adalah sifat wujud, adalah sifat nafsiyah itu. Seandainya ini dia bukan berlaku sungguh. Seandainya tidak ada zat Allah, maka tak adalah wujud, tak adalah nafsiyah. Tapi benda tu berlaku tak? Tak berlaku. Sebab takkan Allah tak ada. Mustahil, akal tak boleh terima. Jadi Allah sentiasa ada. Sentiasa ada Allah, sentiasalah ada sifat wujud, sentiasalah ada sifat nafsiyah itu. Itu maksudnya macam tu. Okay? Selagi ada zat. Satu kerana pun. Maksud tiada satu kerana ni makna tak ada semata-mata kerana ada zat Allah je. Itu je. Tak ada kaitan dengan yang lain-lain. Itu maksud. Okay, faham situ kawan-kawan. Ayat ni dia ulang-ulang gitu je. Dia nak bagi tahqiq. Maka sebab wujud itu dinamakan sifat nafsiyah. Maka sebab itulah sifat wujud itu dinamakan sifat nafsiyah. Itu maksud dia. Kerana wujud itu berkait dengan nafsu. Nafsun. Nafsun itu apa? Diri. Diri siapa? Diri Allah. Sebab itulah sifat wujud itu dinamakan sifat nafsiyah. Sifat diri bagi Allah Ta'ala. Kerana sebenar-benar wujud itu menunjuk kepada diri zat sahaja. Dia ulang-ulang tu je sebenarnya. Nak bagi kita faham. Kerana dia kata sebenar-benar sifat wujud itu semata-mata nak menunjukkan kepada diri zat Allah. Maknanya ada diri zat Allah, adalah sifat wujud. Wujud tu semata-mata nak mengatakan diri Allah tu ada. Tu.
Zat Allah tu ada. Nak menunjukkan kepada diri zat sahaja. Tiada lain, tak ada kena-mena yang lain. Dan tiada boleh dipisahkan sifat wujud itu daripada zat. Dan sifat wujud dan zat Allah bersekali, tak boleh dipisahkan. Maknanya ada zat Allah, adalah wujud sekali situ. Ada wujud, adalah zat Allah sekali situ. Tak boleh berpisah, tiada. Okey, maksudnya tu. Dan tiada boleh dipisahkan sifat wujud itu daripada zat. Bagaimana sifat-sifat yang lain, maka hakikatnya sifat nafsiah itu iaitu hal yang wajib. Hal yang wajib bagi zat. Jadi sifat wujud ini hakikatnya adalah sifat nafsiah, iaitu hal yang wajib bagi zat. Hal tu maknanya keadaan yang mewajibkan bagi zat Allah. Maknanya ada Allah, wajiblah ada sifat wujud bagi Allah. Dan sifat wujud itu, nak kata ada tak nampak, nak kata tak ada, benda tu ada. Jadi dia duduk antara ada dan tiada. Ada dan tiada itu dipanggil sifat hal, dimasukkan dalam kategori hal, ataupun disebut, setengah kitab sebut amrun iktibariyun. Gitu. Perkara yang diiktibarkan. Iktibar ni maknanya diungkapkan, dikatakan sahaja. Baik. Bagi zat, selagi ada zat, macam tadi ayat tadi juga, selagi ada zat, selagi ada diri Allah, tidak dikeranakan dengan suatu kerana, dan tak ada sebab lain pun. Tidak dikeranakan dengan suatu kerana pun. Macam tu. Ia maujud pada zihin. Yang ni dia punya istilah dari segi ilmu tauhid. Sifat nafsiyah, sifat wujud itu disebut sebagai maujud pada zihin. Zihin artinya fikiran, tetapi tiada maujud pada kharij, yakni luar fikiran. Luar fikiran ni maknanya penglihatan mata kasar gini. Jadi pada fikiran tu ada, kat luar tak ada. Faham? Macam saya sebut, telefon ini wujud. Dalam fikiran kita nampak telefon ni wujud. Tapi bila tengok kat luar, mana wujud tu? Wujud tu tak nampak. Tapi wujud tu nampak dalam fikiran kita. Jadi istilahnya maujud fi zihin, la maujud fi kharij. Ada pada pemikiran tapi tak ada pada luar pemikiran. Tak ada. Boleh faham? Macam saya sebut contoh tadi, macam makan tadi. Kita nampak orang tu sedang makan, Ahmad sedang makan. Makan tu nampak dalam fikiran kita. Tapi daripada penglihatan luar ni kita tengok, memang dia tengah makan. Tapi di mana makan tu, kita tak nampak. Boleh faham? Macam pening je. Macam pening lah. Pening tu ada dalam fikiran kita. Tapi tunjuk pening, nampak tak pening? Tak nampak pening. Nampak? Tu pening tu. Nampak? Tu dia. Itulah namanya sifat nafsiyah, sifat wujud. Apa, pelan-pelan. Lagi-lagi mengaji, lagi buka. Sebab kata Tok Guru kami, otak kita ni, bau-bau ngaji ni dia macam semak samun, berluka penuh. Lepas tu kita baru ngaji, kita tebas-tebas semak tu, jadilah macam lorong kecil. Kereta tak boleh masuk, orang je boleh masuk. Baru ini kalau kita baru-baru ngaji ni, baru first time dengar ni, dia baru tebas lah, baru boleh masuk sikit. Kita ngaji lagi, bukan mesti saya seorang je, ustaz lain-lain ramai lagi. Kita pun mengaji lagi, dengar ustaz ni syarah. Kadang-kadang apa saya hurai tak berapa nak faham, ustaz lain hurai jadi faham. Boleh jadi dia tu. Jadi bila kita mengaji, asal yang daripada boleh masuk orang je, akhirnya kita pun potong rumput-rumput semak-semak tadi. Potong rumput-rumput semak, dia dah jadi lapang. Masa tu barulah ilmu tu masuk banyak sikit. Masa tu baru mulut kita jadi huruf O. Tahu O? Oh gini. Dia dah mula faham tu. Tapi dia tak faham sangat lagi. Sebab apa? Sebab ada pokok-pokok besar. Lepas tu kita ambil chainsaw pula, potong pokok besar tu. Bila pokok besar dah rebah, asal ada pokok gelap lagi, cahaya matahari tak masuk. Bila dah potong pokok tu, pokok semua dah rebah, lapang, cahaya matahari dah masuk. Maksud tu pemikiran kita semakin lapang lagi. Makin kita nampak itu bukan sakat dah. Ha pula dah. Macam gini punya. Lagi faham.
Begitu. Jadi jangan putus asa daripada mengaji, teruskan pelan-pelan. Saya ada mengajar satu masjid tu, baru 3 kali kuliah. Tiba makcik tu kata, habis-habis kuliah saya tanyalah, ada soalan? Baru 3 kali kuliah kat tempat tu, baru 3 bulan, sebulan sekali macam kita juga. Baru 3 kali, baru 3 bulan. Jadi habis-habis kuliah tauhid juga. Lepas tu saya tanya, ada soalan? Ada soalan, makcik angkat tangan. Ustaz, saya ni mengaji tak faham lah Ustaz. Baru 3 bulan. Baru 3 kali kelas nak faham macam mana? Saya cakap, saya mengaji di pondok bukan sebulan sekali, tuan-tuan, sebulan sekali. Saya mengaji di pondok hari-hari, tiap-tiap pagi. Masa kuliah subuh, Tok Guru baca matan Umur Barahin dulu. Kan? Lepas tu duha lagi, lepas tu zuhur lagi. Tahun baru faham. ini baru 3 kali kelas, memanglah tak nampak lagi kan? Tapi jangan putus asa. Jangan kata malah lah aku ngaji tak faham pun lah kan? Sebab tak faham lah kena kan? Makin tak faham bukan makin faham kan? InsyaAllah benda mula-mula susah, lama-lama senang. Kata ulama, la lazatu illa ba'da ta'ab. Lazatu illa ba'da ta'ab, artinya tidak ada yang nikmat, sesuatu benda yang senang, yang sedap, dia mesti melalui jalan susah payah. Macam juga kita nak masuk syurga. Masuk syurga. Sahabat Nabi, kita ni bukan sahabat. Sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi, nak masuk syurga Allah, kena menempuhi jihad, perang, angkat senjata, angkat pedang, bertarung. Tangannya putus. Bukan setakat tangan, malah nyawa pun putus, gugur syahid. Oh Allah. Tu sahabat Nabi. Kita sahabat pun bukan. Berjihad pun tidak, angkat pedang pun tidak. Lepas tu bersenang-senang boleh masuk syurga Allah. Iaitu jihad ilmu. Jihad ni bagi ada satu namanya jihad ilmi, satu lagi namanya jihad kital. Senjata tu bunuh orang. Jihad ialah angkat pen untuk jadi waktu aman macam ni, tak ada perang, kita jihad ilmu lah. So kalau perang sungguh baru angkat senjata kan tak? Itu sebab tu ini jihad kita. Sebab tu ulama sebut, siapa yang sedang mengaji, syahid baginya, dia dikira syahid. Cuma bukan syahid kubra, syahid sugra. Syahid kubra artinya syahid yang tak boleh dimandikan jenazah dia. Tapi kita mati, kalau tak dia mati dalam mengaji, kena mandilah. Itu masuk syahid sugra, syahid kecil. Tetapi pahalanya tetap pahala yang besar. Sebab pahala sedang mengaji besar lah. Ada? Macam ada seorang ustaz tu kan, kuliah subuh lah, meninggal dunia tengah mengajar. Itu cita-cita Tok Guru Siddiq Noh, dia cakap itu lah. Dia kata sampai sakit pun dia akan tetap mengajar, sebab cita-citanya nak meninggal sedang membaca kitab. Macam ustaz tu tercapai cita-cita dia. Saya pun berhajat gitulah kan, tengah-tengah mengajar ini meninggal. Biar ada jemaah saya tengok tu, ingatkan meninggal, dunia tertidur. Tak bukan sini, minta gurau. Sifat salbiah. Baik, sifat salbiah adalah makna sifat salbiah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada menafikan. Nampak tak? Salbiah ni asal kataannya salbun. Salbun tu maksudnya menafikan. Jadi sifat salbiah ni kaitan dia menafikan. Nanti saya tunjuk contoh setiap satu tu. Macam mana yang dikatakan jadi menafikan tu. Atau dia kata menidakkan. Sifat yang menidakkan. Menafikan apa? Menidakkan apa? Sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kerana sejarah sifat 20 ni kita kena tahu juga, supaya Wahabi duk hentam kita, kita boleh jawab balik. Kan Wahabi kata zaman Nabi mana ada sifat 20? Memang sifat 20 yang dinamakan sifat 20 tu tak ada.
tapi isi dalamnya sejak dulu lagi ada, iaitu isinya Quran, hadis, kan ada. Jadi kenapa ulama mengumpulkan sifat 20 ni? Sebab zaman dulu orang dah mula mengatakan tentang Tuhan ni sesuatu yang salah. Ada yang kata Tuhan ni dulu tak ada, lepas tu baru ada. Dan ada satu masa tu Tuhan ni baru ada, orang kata gitu. Jadi untuk menolak perkataan tu, ulama datangkan perkataan kidam, bahawa Allah itu sifatnya kidam. Apa makna kidam? Tak ada permulaan. Bermakna tak ada permulaan tu, Allah tidak bermula dengan asal tak ada kemudian baru ada. Tidak begitu. Maka datang ayat penafian, artinya apa makna perkataan tu kidam? Penafiannya apa? Allah tidak ada permulaan. Tidak ada itulah salbiahnya, penafiannya. Tu kidam, tu penafian. Kemudian ada pula orang kata nanti Tuhan ni pun mati juga akhir sekali. Lepas tu nanti pula Tuhan baru. Ada orang cakap gitu. Jadi untuk menolak orang yang berkata begitu, ulama pun kumpulkan dalil-dalil menunjukkan bukti bahawa Tuhan itu baqa'. Apa maksud baqa'? Tidak ada pengakhiran. Sampai bila-bila tak ada akhir bagi Allah. Tak ada kesudahan. Baqa', yang artinya penafiannya tak ada akhir. Itu penafian dia tu salbiah dia tu. Kemudian lagi ada idam baqa' mukhalafah. Ada orang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu macam agama-agama ini, letak Tuhan kepala gajah lah apa semua, tangan banyak apa semua tu. Dah menyamakan dengan rupa makhluk. Samakan dengan makhluk. Maka kita kata Tuhan tak sama dengan makhluk kerana makhluk itu lemah. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka Tuhan nak menolak perkataan mereka yang mengatakan Tuhan sama dengan makhluk. Datang perkataan mukhalafatuhu hawadis. Allah bersalahan dengan makhluk. Maknanya penafiannya apa? Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak, itulah penafiannya, salbiahnya. Okey? Kidam baqa' mukhalafatul binafsihi. Kemudian orang kata Tuhan ni dia macam Tuhan ni dia macam dirasai tapi nak pegang tak dapat. Dia kata Tuhan, Allah ni ada tapi kita nak pegang tak dapat. Kita cuma rasa je Allah tu. Maka untuk menolak perkataan mereka, ulama bawa datang perkataan qiyam sihi. Allah bukan sifat, Allah zat. Maksud Allah zat, Allah tu ada dirinya. Boleh nampak nanti diri Allah bila? Hari akhirat. Sekarang dia tak nampak. Hari akhirat nanti dengan izin Allah kita boleh melihat diri Allah yang sebenar. Bukan macam manis. Manis tak boleh dilihat. Manis hanya dirasai. Allah bukan sakat kita merasai adanya Allah, tapi Allah tu ada sungguh. Cuma sekarang belum masanya kita dapat melihat Allah. Namanya qiyamu binafsihi. Dan juga kan makna qiyamu binafsihi itu ada dua. Satu zat bukan sifat, satu lagi Allah tak memerlukan fa'il untuk menjadikan dia. Allah tak memerlukan siapa-siapa untuk menjadikan Allah. Jadi ada orang kata Tuhan ni pun ada Tuhan lain bagi jadi. Untuk menolakkan orang kata ada Tuhan bagi jadi Allah Ta'ala, maka kita kata Allah tak memerlukan fa'il, Allah tak memerlukan siapa-siapa untuk menjadikan dia. Tak, disitulah penafian salbiyahnya pada sifat qiyamuhu binafsihi. Yang kelima, yang terakhir, apa dia? Sifat kelima. Dan sifat yang sebenarnya yang keenam tapi kelima dalam salbiyah. Wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Allah esa. Zatnya esa, sifatnya esa, af'alnya esa. Esa di sini maknanya tidak berbilang-bilang.
Allah tak berdua, tak bertiga, tak berempat dari segi dirinya, sifatnya dan perbuatannya. Jadi tidak berbilang-bilang zat, sifat dan perbuatan Allah itu, tidak berbilang-bilang, itulah dia punya salbiahnya, penafiannya. Sebab ada orang kata Tuhan ni ada dua, ada tiga. Jadi nak rad mengatakan Tuhan itu berbilang-bilang, kita bawa datang perkataan wahdaniyah. Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Nak sebut macam tu panjang, maka ulama singkatkan kalimah dia, iaitu wahdaniyah. Boleh? Sebelum ni kita belajar daripada atas ke bawah. Ni kita belajar daripada bawah ke atas pula. Kita belajar, sebelum ni kita belajar terus sifat 20. Sekarang ni kita belajar macam mana sifat 20 tu datang. Macam tu. Barulah kita akan betul-betul faham. Jadi ianya bukan benda yang direka-reka oleh ulama, tapi dia ada sandaran kuat daripada Quran hadis, dan ianya benda yang hak, yang sebenar-benarnya. Jadi tak usah dengar golongan Wahabi yang merepek merapu, menghina-hina, mengkritik akan ilmu akidah ni, ilmu sifat 20 ni. Tak usah layan. Gitu. Hati-hati tuan-tuan. Wahabi ni semakin banyak lah. Dulu dia sebenarnya memang dari dulu dia banyak. Cuma dulu dia pandai bertakiah atau bertakiah, dia bersembunyi di sebalik macam-macam rupa. Tapi mutaakhirin ini seorang demi seorang semakin jelas nampak kewahabian dia. Maka hati-hati. Dan ingat, Wahabi ni semua tempat dia ada. Semua tempat dia ada. Dalam jabatan agama ada. Jabatan agama Islam tiap-tiap negeri ada. Majlis agama ada. Jadi menteri ada. Dalam semua parti ada. Termasuk PAH pun ada. Betul, hati-hati. Semua ada. Saya terus terang saya cakap. Saya sungguh. Kan? Sebab kita boleh kenal, kita boleh faham. Beza dia punya fahaman dengan fahaman yang kita mengaji. Daripada kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah kita. Sebab tu hati-hati. Baik. Sambung balik kita ni. Dan wahdaniyah, mana tadi? Maka sifatnya 5. Dalam salbiah ni ada 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan wahdaniyah. Maka sebab dinamakan sifat salbiah kerana dengan 5 sifat itulah yang menolak dan menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Jadi tu sifat salbiah ni diadakan oleh diangkat oleh ulama kerana tujuannya untuk menolak orang yang mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Tidak layak tu yang mana? Dalam sifat mustahil dia. Mengatakan Tuhan ada permulaan, tu tak layak. Jadi rad kata tak ada permulaan. Tak ada permulaan tu panjang. Tak ada permulaan kan panjang. Jadi singkatnya qidam. Orang kata Tuhan tu ada akhir, kita pun rad tolak. Allah tak ada akhir. Tak ada akhir tu panjang. Perkataan pendeknya baqa. Macam tu. Itulah terhasil yang dinamakan sifat 20 ni. Khususnya bagi sifat salbiah ni. Itu sejarah dia. Itulah terjadinya. Dan menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Dan segala sifat kekurangan. Kerana semua yang disebutkan itu adalah sifat kekurangan. Contoh mengatakan Allah itu ada permulaan, itu kan kekurangan. Allah tu ada akhir, itu kan kekurangan. Kalau Allah ada akhir, bermakna Allah tu pun ada orang sekat dia. Siapa pula sekat Allah? Allah tu kan Tuhan. Mana boleh sambung-sambung sekat? Jadi kalau dikatakan Allah ada akhir, bermakna Allah tu diakhirkan oleh sesuatu. Mustahil akal tak boleh terima. Kalau begitu, Allah akan jadi lemah. Mana Allah tidak. Lemah tu adalah sifat kekurangan. Maka rad mustahil. Akal tak boleh terima. Atasnya, sifat kekurangan atasnya. Menolak sifat kekurangan atasnya. Seperti, di bawah. Seperti di bawah ini kenyataannya. Yang pertama, qidam, menafikan Tuhan ada permulaan, macam saya terang tadi. 2, baqa, menafikan Tuhan ada kesudahan. 3, mukhalafatuhu lil hawadis, menafikan bersamaan dengan segala yang baharu. Baharu apa? Makhluk. 4, qiyamuhu ta'ala binafsihi, menafikan menafikan berhajat kepada yang lain. Menolak Allah itu memerlukan sesuatu yang lain. Tolak. Menafikan juga. Yang kelima, wahdaniyah, menafikan berbilang-bilang, menolak Allah itu berbilang-bilang. Maka hakikat sifat salbiah itu iaitu ibarah. Ibarah ni maksudnya ungkapan. Daripada menolakkan dan menafikan, dia hanya satu ungkapan, khabar, nak bagi tahu Tuhan tak begini, tak begini. Jadi sifat tu sebenarnya tak ada, cuma dia sebagai khabar, nak bagi tahu Tuhan tak begini, Tuhan tak begini. Macam tu.
menolakkan dan menafikan perkara yang tiada layak atas Allah Ta'ala. Sifat-sifat itu tiada maujud. Sifat-sifat yang kita sebut tadi, kidam, baka, apa semua ni, hakikat sebenarnya tidak maujud. Tidak maujud itu artinya sebenarnya tak ada. Sifat tu tak ada pun. Tetapi disebut kidam tu sebagai ibarah, ungkapan nak tolak orang mengatakan Tuhan tu ada permulaan. Jadi dia hanya khabarnya saja, nak bagi tahu Allah tak begini, tak begini. Itu maksud. Tapi sifat tu ada sungguh, boleh dilihat? Tak ada. Mana nampak kidam tu? Tak nampak. Tak ada permulaan tu. Mana tak ada permulaan? Tak nampak. Cuma dia khabar nak bagi tahu Allah tak ada permulaan. Maka sebab itulah namanya sifat adamiyah, sifat yang tidak ada. Maksud dia. Tapi ulama sebut gini, walaupun sifat ni hakikatnya sebenar tak ada, tapi tak boleh kita mentakdirkan dia. Mentakdirkan ni maknanya kita pun tak payah mengaji lah sifat salbiah ni, tak boleh. Sebab sifat salbiah ni kita kena belajar dan faham. Dari segi ilmu dia ada, tapi dari segi hakikat sebenar dia tak ada pada Allah. Dari segi ilmunya saja ada. Ilmunya mana? Ilmu kita untuk kita faham Allah. Tu maksud. Jangan sampai adamkan terus sifat tu, hilangkan terus sifat tu. Tak boleh, nanti jadi rosak akidah kita. Tiada maujud pada kharij. Pada kharij tak maujud. Kharijnya apa? Luar pemikiran. Luar pemikiran tak nampak. Dan tiada maujud pada zihin. Dalam pemikiran pun tak nampak tak? Dalam pun tak nampak, luar pun tak nampak. Sifat-sifat salbiah ni. Sebab dia sekadar nak memaklumkan sahaja Allah tak begini, tak begini. Itu maksud dia. Dari itu dinamakan dia sifat adamiyah, artinya tak ada. Jadi sebab itulah dinamakan sifat ni sifat yang tak ada. Sebab luar pemikiran pun tak nampak, dalam pemikiran pun tak nampak. Dia cuma sebagai khabar sahaja. Boleh? Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau tak faham, Ustaz Syakir Nasoha bukan perempuan. Betul tak? Ke tak betul? Bukan perempuan tu nampak tak dengan mata kepala? Kat mana bukan perempuan pada saya? Tak nampak. Tak payah kata mata kepala, dalam pemikiran pun nampak tak? Dalam fikiran kita, Ustaz Syakir bukan perempuan. Tak nampak. Tapi kenyataan tu betul. Kenyataan itu sekadar nak mengkhabar, bagi tahu bahawa saya bukan perempuan. Dia cuma nak bagi tahu saja. Okey, boleh? Contoh lagi. Kepalanya botak. Kepalanya botak, tak ada rambut. Botak tu mana? Dia pun tunjuk kepala. Tu bukan botak, tu kepala. Mana botak? Jadi botak tu dia sekadar khabar nak bagi tahu orang tu tak ada rambut. Nak kata tak ada rambut panjang sangat, tak ada rambut. Kan penafian tu, itulah salbiahnya. Penafian, tak ada rambut. Jadi disingkatkan perkataan tak ada rambut itu botak. Tapi botak tu mana? Tak nampak. Dia cuma khabar saja. Boleh faham? Nak buka kopiah nak tunjuk botak. Okey. Itu maksudnya. Okey, dinamakan sifat adamiyah. Tetapi tidak dihukumkan nafi. Tapi jangan dihukumkan nafi. Nafi itu maksudnya kita tolak sifat ni. Jangan tolak. Tolak sifat ni rosak akidah kita. Kerana antara nafi dengan adam ada berbeza. Maknanya dia nak kata menafikan sifat ni tak boleh. Kerana menafi dan adam itu suatu benda yang berbeza. Iaitu adam itu mengatakan Tuhan, mengatakan sifat ini hakikatnya tak ada. Tetapi sifat ini sebagai khabar kepada Allah. Bukan maksudnya Allah tu tak ada sifat kidam. Tapi kidam tu nak menafikan tak ada permulaan bagi Allah. Itu kita kena faham itu. Jangan sampai kata Allah tak bersifat dengan sifat kidam. Menolak kidam jadi rosak akidah kita, boleh jadi kafir. Tapi kita kata kidam tu ada pada Allah Ta'ala. Cuma makna kidam tu apa? Menafikan ada permulaan bagi Allah. Tu kena hati-hati situlah. Berbeza, iaitu tiap-tiap nafi dihukumkan adam, maka tidak tiap-tiap adam itu dihukumkan nafi. Jadi maksud dia kata setiap yang dikatakan nafi dihukumkan adam, tak ada. Tapi tidak setiap yang adam tak ada itu dihukumkan nafi. Tidak begitu.
Seperti sifat salbiah, maka ia Adam. Sifat salbiah ni Adam, hakikat tak ada kan, tetapi tiada dinafikan. Tapi tak boleh kita tolak, tak boleh kita buang sifat ni. Kalau kita buang maka rosak akidah kita. Ia cuma nak menyatakan bahawa Allah tidak begitu, tidak begitu, itu saja. Maka nyatalah Adam itu am dan nafi itu khas. Maka jadilah ulama buat kesimpulan Adam itu dalam bentuk umum dan nafi itu dalam bentuk khusus kepada sifat Allah Ta'ala itu. Jadi penafian tu dalam bentuk khusus. Kidam itu menafikan Tuhan ada permulaan, itu khususnya. Adapun amnya mengatakan semua sifat salbiah ini adalah Adam sebenarnya. Sebenarnya tak ada, tetapi dia hanya sekadar penafian. Tapi jangan sampai menolak sifat ini. Itu maksud. Boleh? Boleh? Berasap ni. Tak faham tanyalah pelan-pelan. Kena? InsyaAllah. Jadi kita berhenti takat ni lah. Kan banyak sangat kan. Meletup pula. Udah tu. Sifat ma'an ni kita tangguh akan datang. Jadi yang kita dapat pada pagi ni huraian sifat nafsiah dan salbiah. Tak apa, teruskan mengaji. Tak faham boleh tanya. Okey, insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Kuliah kita pagi ni sebenarnya ganti bagi kuliah hari Jumaat yang minggu keempat tu, maghrib tu. Sebab Jumaat tu saya tak ada, pergi daurah pengajian hadis dengan Syekh Nuruddin di Janda Baik Pahang. Jadi ganti kuliah pagi ni lah. Itu yang kita buat pagi ni. Kalau ikut dalam jadual asal tak ada pagi ni. Jadi itulah sebabnya. Dan kalau macam bulan-bulan lain pun saya tak dapat datang tu bukan ponteng, tapi sebab saya sambung mengaji dengan Syekh Nuruddin bab hadis, bahagian hadis. Maklumlah kita pun belum cukup alim lagi, jadi kena mengaji lagi. Jadi itulah. Dan jangan lupa siapa yang nak ikuti daurah pengajian Kitab Hidayatus Sibyan di pondok kami bermula 25 hari bulan 8 sehingga 1 hari bulan 9. Dan kalau tak dapat datang daurah pun saya jemput hari ulang tahun pondok 2 hari bulan 9. Bermula daripada pagi sampai malam. Tapi paling kemuncaknya ialah belah malam, iaitu kehadiran Syekh Syekh Zainul Asri dan Tuan Guru Ahmad Rozaini, Syekh Rodi, ramai lagi lah kena sebut, beberapa ulama-ulama. Kita duduk dalam majlis bersama dengan ulama. Moga-moga dunia Allah himpunkan kita bersama ulama, hari akhirat juga kita dihimpunkan bersama ulama. Amin. Di kota saya bekerja.